Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Dato' Ewan Benedict, mencadangkan dapur digital diinstitusikan sebagai koperasi bagi memastikan kelestarian dan kemampanan perusahaan sosial itu. Beliau berkata, kementerian melalui Suruhanjaya Koperasi Malaysia sedia membantu merealisasikan cadangan berkenaan. Ewan menegaskan, dapur digital Kampung Limau dicadang dijadikan perintis penubuhan koperasi dapur digital yang akan berperanan sebagai mentor kepada dapur digital lain. Majlis turut dihadiri Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian, Rahman Mohuddin, Pengarah Urusan Paper Labs, Tanah Selan Rajendran, Ketua Pegawai Eksekutif Inscan, Vivianti Sarjuni, serta Pegawai Kanan Kementerian dan Agensi. Dapur Digital merupakan inisiatif Paper Labs yang menggerakkan keusahawanan wanita di bandar melalui pendekatan digital. Setakat ini, 15 dapur digital telah diwujudkan di sekitar Lembah Kelang, termasuk Lembah Pantai, Wangsa Maju, Setiawangsa dan Ceras. Bagi pihak kerajaan, saya ucapkan terima kasih kepada Paper Lab, kepada Yayasan Asana kerana memungkinkan semua perkara yang baik ini berlaku dan dapat dilaksanakan di Kampung Limau. Saya doakan semua ibu-ibu di sini, semua penduduk di Kampung Limau ini diberkati dengan kesehatan, kesejahteraan, dan mudah-mudahan perusahaan dapur digital ini terus berkembang menjadi satu perusahaan yang boleh menjadi inspirasi dan motivasi kepada ibu-ibu lain, kepada usahawan-usahawan lain. Kepalamu tataplah langit, setiap gelap kan berganti terang. Jangan menyerah, kau pasti bisa, semua mimpi takkan sia-sia. Bangkitlah lagi, terus melangkah, hari esok menanti ceriamu. Saya senang sekali berkunjung ke Jakarta hari ini untuk melihat dan menyaksikan signing of MOU di antara Bank Rakyat dengan PT Bati Rakyat Abadi daripada Indonesia. Ini berkaitan tentang kepakaran Bank Rakyat, terutama dalam syariah compliance financial solutions, juga Arhanu services, dan juga halal based business opportunity yang kita boleh terukai di Indonesia. Dan ini menunjukkan hubungan erat di antara Indonesia dengan Malaysia yang berkongsi banyak persamaan, dan apatah lagi dalam mengembangkan institusi kewangan berasaskan syariah. Itu sangat membanggakan sekali, dan saya berharap MOU ini tidak hanya setakat majlis pada hari ini, tetapi banyak inisiatif lain yang akan kita dapat berikan kepada customer kita, terutama di Indonesia, dan mungkin juga kepada rakyat Indonesia yang bekerja di Malaysia, dan begitu juga dengan masyarakat Malaysia yang bekerja atau berada di Indonesia. Jadi saya ucapkan tahniah kepada Bank Rakyat dan juga PT Bati Rakyat Abadi di atas kejayaan mengadakan MOU pada hari ini. Saya amat yakin kerjasama di antara Bank Rakyat dengan
PT Abadi Rakyat ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat ataupun rakyat Indonesia dan juga rakyat Malaysia. Dan ini menunjukkan kerjasama erat, persaudaraan erat di antara Indonesia dengan Malaysia yang sudah sekian lama terjalin ditunjukkan dalam MOU ini. Saya berharap dapat berkunjung lagi ke Indonesia, ke Jakarta untuk lebih banyak kerjasama yang kita ingin lihat. Bukan hanya government to government, but cooperative to cooperative, bank to bank, peoples to peoples, business to business. Yang ini hasrat kita bersama sebagai satu kejiranan di Nusantara. Dan saya amat yakin dalam masa terdekat ini kita akan dapat melihat kesan baik daripada MOU yang ditandatangani pada hari ini. Tahniah kepada Bank Rakyat dan juga kepada PT Abadi Rakyat di atas kejayaan yang bermula pada hari ini, dan mudah-mudahan dalam tempoh terdekat ini kita dapat melihat susulan kita. Okey. Usahawan tempatan khususnya di Sabah digalakkan menceburi sektor franchise yang dilihat berpotensi besar menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Dato' Ewan Benedict berkata, setakat ini hanya 5 syarikat tempatan Sabah telah menerima sijil franchise. Beliau berharap lebih ramai usahawan tempatan menceburi sektor ini. Sukyuan Cafe dan Bakery yang diusahakan oleh Lord Sajet menerima sijil pendaftaran franchise pada Karnival Udap bersama Biz Franchise Pernas. Syarikat itu kini mempunyai 7 cawangan di seluruh Sabah dan berhasrat melebarkan perniagaan ke Semenanjung serta Expo Franchise Antarabangsa. Ewan turut mengunjungi packaging mat di Putatan yang diusahakan oleh usahawan wanita Diana Mojigo. Syarikat itu menerima pembiayaan sebanyak RM250,000 daripada Pernas di bawah program Successful Women Entrepreneurship Engagement Talents atau SWEET. Ewan berkata, beliau berbangga melihat kejayaan usahawan Sabah dan berharap mereka boleh menjadi inspirasi kepada usahawan lain. Menurut Ewan, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi bersama Pernas akan terus memperkenalkan pelbagai inisiatif untuk meningkatkan kesedaran dan merancangkan pembangunan sektor franchise di seluruh negara. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Dato' Ewan Benedict, meninjau hasil pelaksanaan premis tamu Desa Babagon yang dibangunkan melalui peruntukan kementeriannya tahun lalu. Lawatan pada 16 hari Ogos lalu itu turut disertai Ketua Setiausaha Kementerian Dato' Sri Khairul Zaimi Daud serta pegawai-pegawai kanan Kuskop dan agensi kementerian. Sebelum ini, gerai tamu beroperasi di atas kawasan rezab jalan raya, sekaligus menimbulkan risiko keselamatan.
Bagi mengatasi masalah itu dan atas permintaan usahawan, sebuah bangunan baharu telah dibina untuk memberi keselesaan kepada peniaga dan pengunjung. Awan bersetuju agar peruntukan tambahan disalurkan untuk membina konkrit kawasan hadapan tamu desa ini bagi memberikan keselesaan kepada usahawan-usahawan tamu dan para pengunjung. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datuk Awan Bernadette, hari ini menyempurnakan pelancaran Franchise Expo Malaysia atau FAM 2025 yang dianjurkan oleh Malaysian Retail Chain Association di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Expo selama 3 hari itu menghimpunkan penyertaan lebih 400 syarikat umpama dengan sasaran nilai transaksi mencecah RM120 juta. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi akan terus menyokong penganjuran seumpama ini kerana mampu membuka peluang kepada usahawan dan bakal usahawan untuk meneroka pasaran baru, memperluaskan rangkaian perniagaan serta mendapatkan perkhidmatan termasuk pembiayaan, inovasi dan akses pasaran. Kementerian juga akan memberi sokongan melalui pembangunan dasar termasuk dasar franchise negara 2030 selain pembiayaan dan fasilitasi pasaran menerusi agensi seperti Pernas. Datuk Awan turut merakamkan ucapan tahniah kepada Mocha dan berharap FAM 2025 dapat mencetuskan kejayaan kepada semua syarikat dan usahawan.